Pendidikan Islam bidang ibadah. Puasa di bulan Ramadan. Objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian puasa Ramadan. Yang kedua, murid dapat menerangkan syarat wajib puasa. Yang ketiga, murid dapat menerangkan syarat sah puasa. Arahan. Yang pertama, murid dikehendaki menumpukan perhatian sepanjang tayangan video. Yang kedua, murid perlu mendengar penerangan yang terdapat di dalam video. Yang ketiga, murid dikehendaki menjawab semua soalan yang terdapat di dalam kuisis selepas tayangan video. Kandungan. Pertama, pengertian puasa. Kedua, syarat wajib puasa. Ketiga, syarat sah puasa. Aisyah, bulan depan kita dah masuk bulan Ramadan. Yalah Sofia, maksudnya tak lama lagi kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri. Ya Aisyah, tak sabarnya sambut Hari Raya Aidilfitri. Betul tu Sofia. Tapi sebelum sambut Hari Raya, kita kena berpuasa dahulu. Sofia, kita dah lewat masuk kelas ni. Jom masuk kelas. Usalli sunnatat tarawihi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Baiklah, Ustazah nak tanya, kamu semua pernah dengar tak niat yang dibaca tadi? Pernah Ustazah. Sofia baca niat ni ketika melakukan salat sunat tarawih pada bulan Ramadan. Betul tu Sofia. Niat tersebut dibaca di dalam solat tarawih pada bulan Ramadan. Baiklah, siapa boleh teka Ustazah nak ajar tajuk apa hari ini? Aisyah rasa Ustazah nak ajar tajuk berkaitan bulan Ramadan. Ya, betul Aisyah. Memandangkan bulan depan kita akan sambut bulan Ramadan, jadi hari ini Ustazah nak ajar tajuk puasa di bulan Ramadan. Baiklah, siapa tahu apakah maksud puasa? Saya tahu Ustazah. Puasa bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ya, betul Sofia. Puasa bermaksud menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Aisyah, apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan? Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib Ustazah. Baiklah, pandai Aisyah. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib berdasarkan dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman,
Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Ustazah, setiap umat Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan ke? Bagus soalan Amira. Baiklah, Ustazah akan terangkan syarat-syarat wajib berpuasa. Syarat-syarat wajib berpuasa. Yang pertama, Islam. Orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, baligh. Tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak untuk berpuasa. Walaupun kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa, kita perlu belajar dan berusaha untuk berpuasa supaya dapat melatih diri menahan makan dan minum. Baligh tu apa, Ustazah? Baligh ialah mencapai had umur yang mewajibkan seseorang melaksanakan semua tuntutan ibadah wajib ke atasnya. Contohnya, menunaikan solat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Oh, baik Ustazah. Baiklah, syarat wajib berpuasa yang ketiga ialah berakal. Tidak wajib kepada orang gila untuk berpuasa. Seterusnya, mampu. Tidak wajib ke atas orang yang sakit untuk berpuasa. Ustazah, kalau saya berpuasa ketika demam boleh ke? Boleh Aisyah, tapi kalau awak perlu makan ubat mengikut waktu yang dicadangkan oleh doktor, awak tidak wajib untuk berpuasa. Okey, baiklah Ustazah. Ustazah, macam mana pula nak tahu puasa kita sah atau tidak? Baiklah Farah, terdapat 4 syarat untuk tahu sama ada puasa kita sah ataupun tidak. Syarat sah puasa yang pertama ialah Islam. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ustazah, apakah maksud nifas dan wiladah? Baiklah, darah nifas ialah darah yang keluar dari rahim perempuan selepas melahirkan anak, sekalipun hanya berupa segumpal darah. Terdapat 3 jangka masa keluarnya darah nifas. Yang pertama, masa yang paling pendek ialah kadar keluar setitik darah. Yang kedua, masa yang sederhana ialah 40 hari. Yang ketiga, masa yang paling lama ialah 60 hari. Darah wiladah pula bermaksud darah yang keluar semasa kelahiran anak termasuklah keguguran, sekalipun hanya berupa segumpal darah atau segumpal daging. Oh, faham Ustazah. Syarat sah puasa yang ketiga ialah berakal. Seterusnya, bertepatan dengan waktunya, iaitu tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Baiklah, hari ini kita telah belajar syarat wajib dan syarat sah berpuasa. Ustazah harap awak semua dapat memahami dengan baik apa yang telah dipelajari. Baik Ustazah. Sebagai rumusan, ibadah puasa dapat melatih diri kita untuk berdisiplin dan bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan. Baiklah,
Ustazah nak suruh kamu jawab semua soalan dalam Quizizz atau Google Form. Kamu semua boleh scan QR code yang Ustazah bagi.